Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita perdana edisi Jumaat 17 Mac 2023 bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Farhatullah Syati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Semua jentera kerajaan perlu terlibat membantu misi pasca banjir di Johor. Kerajaan Perpaduan tetap teguh pertahan prinsip Perlembagaan Persekutuan. Kami mulakan dengan usaha pemulihan pasca banjir khususnya di Johor. Peruntukan tambahan RM150 juta disalur segera bagi membantu dan meringankan beban 82,831 penduduk terjejas banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa sama mengarahkan semua jentera kementerian memberi keutamaan melibatkan diri dalam misi pasca banjir. Saya ingin juga menyeru semua rakan-rakan daripada NGO, daripada universiti-universiti dan daripada sukarelawan dari jabatan kerajaan juga untuk turun kalau boleh dalam tempoh singkat ini untuk membantu bagi rakan-rakan dan keluarga yang telah pun dianggap sebagai pasca banjir ini, membantu mereka kerana beban tanggungjawab mereka itu sangat besar untuk dikendali oleh jentera yang ada di Johor. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Kabinet di Pejabat Perdana Menteri. Setakat ini, bantuan wang ihsan RM1,000 disalurkan kepada 16,167 ketua isi rumah yang terjejas banjir. Malaysia merekodkan peningkatan ancaman keselamatan cyber sejak beberapa tahun ini, terutama dari segi kekerapan dan keseriusan serangan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching memberitahu 4,741 kes ancaman cyber direkodkan pada tahun lepas, manakala lebih 3,000 aduan panggilan bersifat penipuan diterima NSRC dengan jumlah kerugian RM27 juta bagi Januari dan Februari lalu. Justru tempoh perkhidmatan hotline Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC 997 dicadang dilanjutkan dari 12 jam kepada 24 jam. Ia bertujuan membantu mangsa penipuan dalam talian secara lebih efektif tanpa mengira waktu. 997 operate only for 12 hours. That is from 8 a.m. to 8 p.m. It is our recommendation to MOF that this hotline to be operated for 24 hours because scammer do not stop work after 8 p.m. And people can realize something happened, something unusual happened after 8 p.m. So it is our recommendation to NSRC that they should also operate 24 hours a day so that people can reach them every time. Beliau menyatakannya selepas pelancaran kempen pengguna keselamatan cyber di Sepang. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM akan menyiasat mana-mana pihak yang menyalahguna nama pejabat Perdana Menteri PMO untuk tujuan peribadi atau tertentu secara dalam talian. Hasil siasatan akan diserah kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Kalau memang ada orang yang salah guna nama PMO, saya rasa PDRM bolehlah ambil tindakan. Kalau itu perkara yang berlaku online, jadi memang kami akan melalui MCMC untuk buat siasatan siapa yang salah guna nama PMO itu dan kita bolehlah hantar maklumat tersebut kepada PDRM untuk tindakan-tindakan selanjutnya.
7 juta tontonan disasar KKD bagi perkhidmatan siaran TV penstriman over the top percuma Malaysia MyTV Mana-Mana tahun ini. Ketua Setiausaha Datuk Seri Muhammad Mentek berkata, sasaran itu meningkat berbanding 6.3 juta tontonan yang direkodkan tahun lalu. Dalam pada itu, platform MyTV Mana-Mana turut menyasarkan 1.6 juta pengguna akan muat turun aplikasi berkenaan. Penonton boleh mengakses pelbagai kandungan program tempatan dan luar negara dalam definisi tinggi, rangkaian siaran langsung TV, radio dan on demand pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Platform tersebut menyediakan rangkaian saluran TV percuma daripada penyiar seperti RTM, Bernama TV, TVS, Suka TV dan TV Al-Hijrah serta kandungan on demand. Sebab apa kita letakkan KPI melibatkan jumlah tontonan? Sebab kita nak supaya jumlah tontonan ni kian meningkat. Jadi kalau tahun ini 7 juta, tahun depan kita akan tetapkan KPI untuk jumlah tontonan lebih daripada 7 juta. Dan perkara ini biasa kita bincangkan dalam third quarter of the year. Kita bincang penetapan KPI untuk MyTV tahun berikutnya. Beliau menyatakannya selepas menyempurnakan majlis pra-pelancaran MyTV Mana-Mana, anjuran MyTV Broadcasting Sdn Berhad. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan 2 lagi saluran TV RTM yang sedia ada dijangka bersiaran di platform Astro tahun ini. Perincian mengenainya dijangka diumumkan Menteri Fahmi Fadzil. RM1 juta diperuntukkan bagi menaik taraf peralatan dan perkhidmatan Hospital Kuala Lumpur HKL. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa juga tidak menolak kemungkinan jumlah itu akan ditambah bagi usaha pendigitalan HKL. Sebenarnya HKL ni memerlukan lebih daripada 1 juta, tapi buat masa sekarang kita akan luluskan 1 juta dan ini adalah lebih adalah untuk grant yang kita berikan untuk aset inventory HKL. Beliau yang melakukan lawatan kerja di HKL turut melancarkan buku Taming the Tempest HKL yang mengabadikan perjuangan para petugas sepanjang berdepan situasi kritikal COVID-19. Beliau berharap buku itu dapat memberi inspirasi kepada semua selain mengangkat peri pentingnya peranan dimainkan petugas Kementerian Kesihatan. Isu pembekuan pekerja asing melibatkan beberapa subsektor ekonomi sedang dibincangkan, antaranya kedai gunting rambut, tukang emas dan tekstil. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata pihaknya telah menghantar surat permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berhubung isu berkenaan. Ia antara intervensi jangka pendek bagi mengelakkan kerugian kepada pengusaha sektor terlibat. Jadi saya telah mengadakan perbincangan tentang perkara ini kepada Menteri Dalam Negeri dan juga telah mengadakan perbincangan dengan yang berhormat Menteri Salahuddin Ayub berkaitan dengan perkara ini. Dan saya juga telah memberi surat kepada beliau untuk mempertimbangkan supaya subsektor ini dipertimbangkanlah untuk tidak dibekukan lagi, sekurang-kurangnya untuk one-off. Beliau menyatakannya selepas menyampaikan sumbangan KSM kepada penduduk terjejas banjir di Johor di Putrajaya. Pendigitalan perniagaan, memperkasa pusat ekonomi digital PEDI untuk membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan e-dagang. RM100 juta disediakan di bawah skim geran pendigitalan PKS dan penjajah kecil. Geran padanan sehingga RM5,000 akan dibayar kepada PKS dan penjajah kecil termasuk di warung yang melanggan aplikasi pendigitalan perniagaan seperti sistem jualan pos, perakaunan dan pengurusan inventory. Baik.
Baik, kalau ada isu berbangkit, ia harus dilerai dengan baik supaya tidak ada perseteruan, salah sangka atau prasangka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menegaskan tiada tolak ansur terhadap mana-mana pihak yang cuba menghangatkan suhu perkauman dan agama di negara ini. Seluruh pasukan keselamatan telah diarah berwaspada terhadap sebarang cubaan menimbulkan kekacauan terbabit. Saya ingin tegaskan semula kita tidak akan bertolak ansur dalam hal ini. Sebarang usaha oleh sesiapa pun yang cuba mengadu domba, menghangatkan suhu kaum atau agama di negara ini tidak akan diizinkan. Saya telah mengarahkan seluruh pasukan keselamatan untuk waspada kerana orang yang desperate atau rasa tercabar akan menggunakan sentimen ini dan rakyat yang miskin akan diupah untuk menimbulkan apa-apa juga kekacauan. Misi Perdagangan dan Pelaburan ke Korea Selatan bukan hanya memberi tumpuan kepada pelaburan berintensifkan modal dalam bidang pembuatan, malah pelaburan untuk membiayai syarikat pemula. Hasilnya, beberapa syarikat modal teroka di negara berkenaan telah menandatangani perjanjian persefahaman dengan penjana kapital pada hari ketiga misi berkenaan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang mengetuai misi tersebut memaklumkan suntikan pembiayaan daripada syarikat modal teroka terlibat akan mengukuhkan lagi ekosistem pemula di tanah air. Dalam pertemuan itu, beliau menekankan Malaysia sebuah negara yang stabil dengan ekosistem perniagaan yang kondusif. Tengku Datuk Seri Zafrul turut mengadakan pertemuan dengan Lotte Fine Chemicals, POSCO Holdings dan konsortium 4 buah syarikat gergasi Korea Selatan yang menyatakan minat untuk melabur dalam ekonomi hidrogen. Pasaran pesat membangun termasuk Malaysia mendapat kelebihan susulan krisis perbankan di Amerika Syarikat dan Eropah. Situasi semasa itu mendorong pelabur asing meneliti semula portfolio keuangan masing-masing. Menurut Ketua Penyelidik Rakuten Trade, Kenny Yee, mereka cenderung untuk beralih ke pasaran Asia. I'm not surprised at all if they will make a U-turn over the next couple of months. All right, to take advantage of the low valuation of the market and also the low currency of the respective country. I think, especially in Malaysia, now we are trending at 450 per USD, and our expectations for this year, 410, 420. You just imagine, the double sort of gains that they would enjoy if what we say is correct. Ujarnya kemasukan semula dana asing akan meningkatkan jumlah mudah tunai di pasaran. Melihat kepada kecenderungan Bank Negara Malaysia BNM untuk mengekalkan kadar faedah, dinamik tawaran dan permintaan ringgit akan kembali pulih dengan kemasukan semula dana asing. Kenny turut mengunjurkan indeks penanda aras FBM KLCI mencecah 1.630 mata menjelang akhir tahun ini. Institusi perbankan di negara ini mempunyai daya tahan kukuh untuk memampan ketidaktentuan luaran, khususnya berkaitan krisis perbankan di Amerika Syarikat dan Eropah. Menurut firma pembrokeran Rakuten Trade Berhad, bank tempatan mempunyai permodalan yang mencukupi disokong pendekatan lebih konservatif. The local banks are pretty well shielded from the trauma over in the US because, as you know, our banks are pretty conservative, okay, and well capitalized. And you'll see that even for the domestic consumer application, okay, they have been very, very stringent in approving loans. I doubt, our Malaysian banks are directly impacted from the drama over in the US and Europe with regards to the uncertainty. Sementara itu, agensi penarafan RAM Rating Services Berhad tidak melihat sebarang impak penarafan terhadap bank tempatan susulan krisis perbankan di Amerika Syarikat. Menurut agensi tersebut, asas kredit bank kekal teguh dan berdaya tahan.
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrade, menyasarkan nilai jualan RM500 juta dengan penglibatan 150 syarikat tempatan pada Expo China ASEAN Ka-Expo 2023. Expo berkenaan akan berlangsung September ini di Nanning, China. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Syarimah Tun Mat Saleh, optimis penglibatan syarikat tempatan mampu membuka peluang yang lebih besar. Berikutan, Expo ini merupakan program fizikal pertama yang disertai Malaysia sejak pembukaan semula sempadan China pada 8 Januari lalu. Work with other government agencies, Malaysian Investment Development Authority, MINDA, Malaysian Promoting Malaysian Brands. We also are realistic that many of the companies are getting back into action after a tough pandemic. So that's our target based on the past few participation. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Liu Chien Tong berharap pengeksport tempatan meneroka pasaran baharu dan mengenal pasti perubahan citarasa masyarakat Cina. Exporters to understand the changing taste and changing choices of the Chinese middle class or China middle class. China has at least 400 million people whom we will categorize as middle class. And that middle class is a great powerhouse for Chinese consumerism. And it is also a major export market for everyone from around the world. Pendaftaran bagi Ka-Expo dibuka sehingga 16 Jun ini. Mereka ditemui pada persidangan promosi Ka-Expo 2023 di Ibu Negara. Pelan pinjaman dan pelindungan insurans kenderaan yang bakal diperkenal di bawah inisiatif Payung Rahmah dijangka memberi impak positif kepada golongan B40. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Etika Insurans dan Takaful, Kamaluddin Ahmad, optimis inisiatif itu akan dapat dilaksana dengan perincian teliti dan libat urus bersama pihak berkaitan. Untuk ini, insurans ramah ini, kami merasakan ia akan mendatangkan manfaat. Bagaimanapun, kita perlu perhatikan keperincian pelaksanaan supaya memastikan yang ianya benar-benar memberi kebaikan dan memudahkan golongan B40. Kita akan mempersediakan etika supaya kita dapat membantu kerajaan menjayakan aspirasi ini. InsyaAllah, kita akan actively participate dalam sebarang perbincangan dan supaya kita dapat menjayakannya, dan ini selaras dengan aspirasi kita to make the world a better place, which is dunia ini untuk semua, bukan untuk hanya golongan yang tertentu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup kini dalam proses bertemu institusi perbankan dan pihak insurans bagi membincangkan inisiatif tersebut. Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd Andalusia menyasarkan pendaftaran 2,000 jemaah pada pameran Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Mata Fair 2023. Jumlah itu lebih tinggi berbanding 900 jemaah sebelum ini. Ya, Lembaga Pemasaran dan Jualan Andalusia Izzati Ibrahim berkata sasaran itu bersandarkan kelainan ditawarkan dengan pelbagai pakej umrah menarik dan eksklusif kepada pengunjung Mata Fair 2023. Ini termasuk 12 pakej pelancongan dan umrah percuma ditawarkan jemaah bertuah sekiranya mendaftar pakej umrah 1445 Hijrah bersama Andalusia. Umrah ziarah pergi ke London dan Paris. So orang boleh, jemaah boleh pergi ke umrah and then boleh pergi ke London dan Paris. Maksudnya 3 negara yang berbeza dalam masa yang sama. Dalam masa 16 hari itu, untuk pakej umrah ziarah bermula dengan harga $12,490 untuk kod bilik kod lah. Untuk kod. Semua sekali lah. Semua all in. Everything is all in. Maksudnya daripada tiket flight, makan dan penginapan lah. Pengunjung juga berpeluang menikmati diskaun sehingga RM300 pada kadar berbeza mengikut jenis pakej yang ditawarkan. Tawaran turut terbuka kepada individu yang mendaftar menerusi dalam talian.
Antara package ialah Ramadan lah. Untuk kalau package Ramadan kita ada diskaun sebanyak RM300. Akan tapi ada package lain dia ada diskaun RM100, ada yang RM200, ada RM300. So dia mengikut package actually. Beliau yang ditemui di Mata Fair 2023 memaklumkan Andalusia menyediakan 26 gerai jualan pada pameran tersebut. Mata Fair 2023 berlangsung 3 hari sehingga Ahad ini di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia MITEC di Ibu Negara. Timbalan Ketua Pengarah Logistik APMM, Laksmana Madya Maritim, Datuk Saiful Lizan Ibrahim dilantik sebagai pemangku Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan itu bermula hari ini. Beliau memangku tugas bagi menggantikan Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksmana Maritim Datuk Muhammad Zubil Matsom yang bersara wajib. Datuk Muhammad Zubil bersara setelah hampir 42 tahun bertugas sebagai penjawat awam. Sebelum bertugas bersama APMM pada tahun 2006, beliau pernah berkhidmat di dalam Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM sejak 1981. Datuk Muhammad Zubil merupakan antara pegawai yang diarah menguruskan kemasukan pegawai dan anggota TLDM ke dalam APMM yang mula beroperasi pada 2006. Beliau turut merupakan tulang belakang kepada usaha penubuhan Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah AMSAS di Kuantan, Pahang. Menerusi nota serah tugas hari ini, Datuk Saiful Lizan akan menanggung tugas berkenaan sehingga Ketua Pengarah yang baru dilantik. Baik, sukan kami mulakan dengan berita gembira dari Mesir. Jago berbasikal trek negara Muhammad Shah Firdaus Sahrom merangkul pingat perak di kejohanan Piala Negara-Negara Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI di Kahirah pada Khamis. Kejayaan tersebut diraih Firdaus dalam acara keirin lelaki. Pemenang pingat gangsa Sukan Commonwealth Birmingham 2022 itu menamatkan aksi final di tempat kedua, ketinggalan 0.057 saat di belakang wakil Jepun Shinji Nakano di Velodrome Antarabangsa Kahirah. Seorang lagi wakil Jepun, Kaya Ota, menduduki tempat ketiga. Kejohanan yang bermula pada Rabu itu berakhir hari ini dan akan beralih ke Milton, Kanada pada 20 hingga 23 April ini. Perkembangan Sukan SEA 2023, kejayaan pemain perseorangan lelaki negara Eng Zeyong menewaskan juara bertahan All England Victor Axelsen mampu jadi pembakar semangat kem badminton negara yang bakal berentap di Kemboja Mei ini. Timbalan Ketua Kontingen Malaysia Sharon Wee berkata pencapaian tersebut akan menyemarakkan lagi keyakinan para pemain muda negara. Satu pencapaian yang sangat-sangat baik. Ziyong masuk ke suku akhir kan, menewaskan Olympic gold medalist world champion Victor Axelsen. Lihat daripada persembahan Ziyong, semangat Malaysia tu, saya harap kontingen badminton SEA Games akan mengikut langkah Ziyong, tidak takut, tidak gentar kepada opponent yang mempunyai lebih high ranking. Sharon sebelum itu melawat venue latihan badminton di Akademi Badminton Malaysia ABM siang tadi. Sementara itu bagi pengarah kejurulatihan perseorangan ABM, Wong Chun Han, pihaknya enggan terlalu cepat berpuas hati kerana perjalanannya masih lagi jauh. We will not get overly excited on this, because we believe there should be more to come, and we should stay focused, stay humble, and continue to learn. Because he showed that he has it in him, but
also at the same time we know and he knows he's not there yet. So we will continue to work on that. Terdahulu Ziyong yang membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu mencipta sensasi apabila menyingkirkan Esselson yang juga juara bertahan di pusingan kedua menerusi kemenangan 21-15, 9-21, 23-21 di arena Utilita Birmingham. Turut layak ke suku akhir seorang lagi pemain perseorangan Lizzie Jia. Dalam perkembangan lain, Chung Han mendedahkan skuad badminton negara menyasarkan 1 emas pada Sukan SEA Kemboja 2023. Sasaran berkenaan diletakkan atas bahu barisan pemain lelaki sama ada acara perseorangan ataupun berpasukan. We have internally discussed about it. I think we are looking at one goal. To zoom in on that prospect, we will say that it should potentially come from men's singles or men's team. Pada edisi 2021 di Vietnam, kem badminton negara menepati sasaran memenangi 1 pingat emas menerusi gandingan Cheng Tan Ji, Pek Yen Wei dalam acara bergu campuran. Besar mana agaknya lobak yang diiktiraf sebagai paling berat di dunia? Ya, nak tahu saksikan hashtag. Syarikat Jepun Manda Fermentation mendapat pengiktirafan rekod dunia Guinness selepas pekerjanya menuai lobak gergasi seberat 45.86 kg yang juga lobak paling berat di dunia bulan lepas. Syarikat pengeluar baja itu memanfaatkan kuasa teknologi yang dimilikinya untuk menanam lobak gergasi. Walaupun lobak biasanya dituai selepas 3 bulan, lobak yang mencipta rekod dunia ini dibenarkan tumbuh selama 6 bulan. Hanya di India, seorang lelaki tersepit antara tebu dan steering memandu traktor dengan 2 tayar ke atas menjadi buah mulut warga maya. Video dikongsi di Twitter oleh Harsh Goenka menunjukkan seorang pemandu menggerakkan traktornya yang terlebih muatan. Walaupun nampak sukar, dia berjaya mengemudi traktornya dengan baik ketika kenderaan lain bergerak perlahan untuk merakam kejadian luar biasa itu. Sepasang suami isteri terkejut apabila mendapati rumah mereka menjadi sarang lebah yang besar apabila madu mula menitis ke dinding. Kate Dempsey pada mulanya menyangka tumpukan gelap pada dinding disebabkan kelembapan berlebihan atau kebocoran air. Tetapi apabila menghidu bau harum, dia memutuskan untuk menyiasat dengan membuka papan lantai rumah. Dan ketika itulah dia membuat penemuan yang mengejutkan. Saudara, berita perdana edisi 17 Mac 2023 berakhir di sini. Yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.